Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba. Yang dikasihi pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, OBT, tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama, hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah mengizinkan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke surau ni solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kesempatan sedikit waktu kepada kita untuk kita sama-sama duduk lepas maghrib mendengar tazkirah maghrib, kuliah maghrib pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita di bawah tajuk ilmu al-qiraat. Kuliah kita yang terakhir ialah pada 20 bulan 3. Ini sebelum daripada kita berpuasa. Jadi untuk mula tu kita tengok dah, kita belajar dalam disiplin ilmu al-qiraat. Kena ingat balik bila sebut ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni jarang orang ajar, ada kuliah maghrib. Dekat Malaysia ni tak tahulah ada berapa tempat yang ada buat kuliah maghrib mengajar ilmu qiraat. Jarang jarang diajar. Okey kita apabila kita sebut tentang ilmu qiraat, ingat balik sebut qiraat. Qiraat ni apa? Qiraat ni bentuk bacaan. Bacaan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ni boleh dibaca dengan pelbagai bentuk wajah bacaan. Dan bila sebut ilmu qiraat ini, biasanya dia akan merujuk kepada dua aspek yang utama. Satu, dia akan sebutkan sebagai qiraat 10 yang kecil. Ini biasa saya ulang-ulang supaya masuk dalam minda kita bersama. Ada yang dinamakan sebagai qiraat 10 yang kecil dan ada disebut sebagai qiraat 10 yang besar. Ada 10 kecil, ada nama istilah dia 10 besar. Tu orang kata qiraat asyarah kan. Asyarah 10. Qiraat 10. Ada asyarah sughra maksud dia kecil. Kalau asyarah kubra 10 yang besar. Itu asas lah orang sebut qiraat, membaca qiraat apa kan. Qiraat tu asasnya dia ada dua. 10 yang kecil dan ada 10 yang besar. Kita pergi yang kecil dulu. Yang 10 yang kecil ni maksudnya 10 qiraat tu 10 apa? 10 orang imam. 10 tu apa dia? Maksudnya ada 10 orang imam. Dia ada imam yang pertama, nama dia Nafi', Imam Nafi'. Nafi' ni yang pertama dia ada 2 orang perawi. Nama dia ialah Qalun dan juga Warsh. Itu imam yang pertama, Imam Nafi'. Saya buat ringkas itulah. N tu Nafi'. 2 orang perawi dia, Qalun dan juga Warsh. Imam yang kedua nama dia ialah Imam Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir. Dan dia ada 2 orang perawi. Nama dia Al-Bazzi dan juga Qumbul. Tadi Qalun, ini Qumbul. Ini imam yang kedua. Imam qiraat lah. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Yang pertama Imam Nafi' ni Al-Madani. Bacaan penduduk orang Madinah. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir ni bacaan penduduk orang Mekah. Yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Abu Amru Al-Basri bacaan orang Kufah. Abu Amru Al-Basri bacaan orang Basrah. Basrah ni sebelah Iraq lah. Dia ada 2 orang perawi dia, Ad-Duri dengan Susi. Ad-Duri satu dengan As-Susi, 2 orang perawi. Jadi setiap imam ni ada 2 orang perawi. Yang ketiga. Yang keempat, Imam Ibnu Amir. Abdullah bin Amir. Ibnu Amir. Disebut sebagai Ibnu Amir. Saya tulis A jugalah. Ibnu Amir. Ibnu Amir.
Ibnu Amir ni dia ada dua orang perawi dia. Ibnu Amir ni bacaan mana? Bacaan penduduk Syam. Syam sebelah Syria sanalah. Bacaan penduduk Syam. Dia ada dua orang perawi dia, iaitu Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Ini imam yang keempat. Kemudian imam yang kelima ialah Imam Asim. Asim. Juga. Banyak sangat ni. Yang kelima Imam Asim. Cuma nama berbeza lah. Asim ialah bacaan penduduk Kufah. Dua orang perawi dia, Syu'bah dan juga Hafs. Okay. Jadi bacaan imam yang kelima ni ialah bacaan penduduk Kufah. Jadi yang biasa kita baca tu ni lah dia. Ni Hafs yang kita baca sehari-hari, imam yang kita belajar ngaji kat Malaysia ni, yang kita belajar tajwid dekat sini, yang kita dengar orang ngaji ni, semua bacaannya adalah bacaan Hafs. Maksudnya bacaan penduduk mana? Penduduk Kufah. Maksudnya kita kat Malaysia ni, kita baca bacaan penduduk Kufah rupanya. Kan? Penduduk Kufah yang kita baca. Mazhab kita apa? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, dia baca dengan bacaan Imam Ibnu Kathir. Kalau Imam Syafi'i, dia baca dengan imam yang kedua sini. Imam kita Imam Syafi'i kan, dia baca dengan bacaan Ibnu Kathir. Dia tak baca dengan bacaan yang kita baca ni. Cuma kita dok rasa macam kita baca kan, tapi tak. Sebenarnya Imam Syafi'i dia baca dengan bacaan berdasarkan kaedah Ibnu Kathir yang kedua. Okey, itu yang kelima. Maksudnya bacaan kita bacaan penduduk Kufah. Yang keenam, imam yang keenam namanya ialah Imam Hamzah. Hamzah ni juga penduduk Kufah. Bacaan orang-orang Kufah. Bacaan Kufah ni pun dia ada dua orang juga perawi. Periwayat daripada dia. Periwayat yang pertama ialah nama dia Khalaf. Khalaf. Itu Maghrib tadi saya baca dengan bacaan Khalaf. Bacaan orang Kufah juga daripada qiraat Hamzah. Dia ada banyak saktah. Qul bila mati je kan, dia ada saktah dekat situ. Dia ada Khalaf dan juga perawi dia yang berdua. Yang kedua bernama Khalad. Itu imam yang keenam. Kemudian imam yang ketujuh, nama dia ialah Imam Al-Kisai. Saya tulis lah Al-Kisai yang ketujuh. Yang ketujuh Al-Kisai, Imam Kisai. Imam Kisai ni imam mana? Ialah Imam Kufah juga. Kufah. Dia ada dua orang perawi dia, Abul Haris dan juga Ad-Duri. So 7 orang imam. Ini baru 7 kan? Kita ada 10 orang. Kemudian ini yang ketujuh. Yang ke-8 nama dia ialah Imam Abu Ja'far. Saya tulis J lah. Abu Ja'far. Abu Ja'far ni imam yang ke-8. Abu Ja'far Al-Madani. Al-Madani maksudnya bacaan penduduk Madinah. Orang-orang Madinah. Dia sama dengan Nafi'. Abu Ja'far ni adalah yang ke-8, adalah guru kepada Imam Nafi'. Dan dia ada dua orang juga perawi dia. Satu nama dia Ibnu Jammas, Ibnu J Jammas. Satu lagi nama dia Ibnu Wardan. Itu imam yang ke-8. Bacaan penduduk Madinah. Kemudian yang ke-9 ialah Imam Ya'qub Ya'qub Al-Hadrami. Ya'qub Al-Hadrami. Ini bacaan penduduk Basrah. Dia belajar menuntut ilmu kat Basrah. Dan dia ada dua orang perawi dia. Yang pertama bernama Ruwais. Yang kedua bernama Rauh. Itu imam yang ke-9. Kemudian imam yang ke-10 nama dia ialah Imam Khalaf Ashir. Bacaan penduduk Kufah yang ke-10. Dan dia ada dua orang perawi dia bernama Idris dan juga Ishaq. Dua orang perawi. Jadilah 10 orang imam dalam ilmu qiraat. Ini saya ulang-ulang lah nak bagi dia nampak kerangka ilmu qiraat, sebab ilmu ni jarang orang sebut. Jadi saya ulang benda bagi nampak. Okey. Jadi 7 orang imam ni, kita 7 orang imam. 7 yang pertama ni kalau dinisbahkan kepada yang namanya qiraat 10 yang kecil ni. 10 yang kecil. Sebab lepas ni kita nak bincang 10 yang besar. Jadi 10 yang kecil ni, 7 orang imam ni dinamakan sebagai Tariq Syatibi. Dia Syatibi lah. 7 ni dia sebut Syatibi.
Syatibi. Jadi menisbahkan 7 orang imam ni kepada Imam Syatibi. Ada yang susun 7 orang ni dalam nazam dia bernama Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Orang kata Tariq Syatibi, yang kata qiraat 7 tu kan, 7 orang imam tu, inilah dia 7 orang, 7 orang dalam qiraat 10 yang kecil. Kemudian yang 3 lagi ni, ni tambahan lagi 3 ni. 3 lagi ni ditambah oleh Imam Ibnu Jazari. Namanya ialah Ibnu Jazari. Yang 3 ni tambah 3. Orang kata kalau qiraat 7 tu merujuk kepada Syatibi. Kemudian kalau yang 3, qiraat 3 merujuk kepada qiraat Thalas, daripada Durrah Al-Mudiyah. Kalau sini matan ni disebut sebagai Durrah Al-Mudiyah, karangan Imam Ibnu Jazari. Jadi 7 tambah 3 jadi 10. Kemudian apa beza dia? Ada 10 kecil, ada 10 besar. Kalau 10 yang besar ni dia sama, orang dia sama. 10 yang besar ni start pada Nafi', 2 Ibnu Kasir, 3 Abu Amru Al-Basri, 4 Ibnu Amir, 5 Asim, 6 Hamzah, 7 Al-Kisai, 8 Abu Ja'far, 9 Ya'qub, dan juga yang ke-10 ialah Khalaf Ashir. Kalau qiraat 10 yang besar ni, orang nama dia sama. Nama dia sama, perawi setiap satu dia sama. Cuma beza dia yang ke-10 yang besar ni dia disusun oleh Imam, nama dia Imam Ibnu Jazari. Ibnu Jazari. Serupa juga orang yang sama. Yang buat 3 ni sama. Cuma yang 3 ni nama dia ialah orang panggil Durrah. Kitab dia Durrah. Kalau 10 yang besar ni kita panggil dia Tayyibah. Tariq Tayyibah. Yang ni Tariq Syatibi. Kalau Tariq Syatibi maksudnya 7 orang. 7 orang imam dengan siap 1-2 orang perawi. Kalau kita sebut dia Tariq Tayyibah ni, maksudnya ialah 10 orang imam. Siap 1 tu ada 2 orang perawi. Orang yang sama. Cuma mazhab lah. Ada mazhab 7, ada mazhab Tayyibah. Kalau kita kata mazhab lah. Kalau mazhab Syatibi, kalau kita nak istilahkan dia mazhab. Tapi dalam disiplin ilmu qiraat ni kita panggil dia Tariq. Jalan. Tariq inilah jalan Syatibi dan juga jalan Tayyibah. Beza dia apa? Kalau 10 besar ni, maksudnya dari sudut periwayatan. Daripada seorang tu, dia akan riwayat 1, 2. Anak murid dia ramai. Satu ni dia pecah. Itu dalam 10 yang besar. Kalau qiraat 10 yang kecil ni, dia satu je. Seorang perawi, dia turun seorang, sampai kepada Imam Syatibi. Kemudian bawah dia pun jalur dia satu. Jadi dia Tariq itu satu. Imam Syatibi ni dia meninggal 590 Hijrah. Imam Ibnu Jazari ni dia meninggal 833 Hijrah. Jadi dia bermula daripada Imam Ibnu Mujahid. Ada yang saya pernah ceritakan dulu. Namanya ialah Abu Bakar bin Mujahid. Disebut nama dia ialah Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ni lah orang pertama yang buat qiraat 7. Katanya ada 7 orang imam kan, dia orang pertama buat qiraat 7. Susun 2 orang perawi. Kemudian diikuti oleh imam-imam selepas dia Abu Amru Ad-Dani dengan At-Taisirnya, At-Tafsirahnya, Abu Daud, ulama-ulama semua berkiblatkan pada dia. Sampailah kepada Imam Ibnu Mujahid, dia meninggal 324 Hijrah. 324 Hijrah. Kemudian selepas zaman ni semua orang berkiblat dengan dia sampai kepada Imam Syatibi. Imam Syatibi ni mempopularkan 7 orang imam tu lagi. Semua orang berkiblat kepada dia. Sampai zaman Ibnu Jazari yang meninggal 833 Hijrah ni, zaman dia ni dia tengok apa yang ditulis oleh Syatibi, Ibnu Mujahid tu, dia nampak ada kelompangan. Maka dia tambah lagi 3 orang. Jadilah 10 dan yang kecil dengan Durrah Al-Mudiyah dan juga 10 yang besar daripada Tayyibah. Jadi semuanya ni
Kesemua bacaan ini, sama ada asyarah sughra, 10 yang kecil, ataupun asyarah kubra, 10 yang besar, semua bacaan ini ulama secara jumhur mengatakan adalah bacaan itu adalah mutawatir. Dia kata mutawatir. Mutawatir ni maksud dia apa? Bacaan itu dia kalau dalam ilmu bacaan Quran, apabila dikatakan mutawatir, dia perlu ada tiga syarat. Syarat yang pertama dalam qiraat ni ialah satu, dia bertepatan bacaan itu dengan bahasa Arab. Nak jadi mutawatir Quran ni bertepatan dengan bahasa Arab. Yang kedua, bacaan Quran tu dia mesti bertepatan dengan salah satu resam Usmani. Kan? Yang ketiga, mestilah sah sanad. Dia ada 3 syarat untuk Al-Quran ini kita katakan dia mutawatir. Jadi bila katakan Quran tu mutawatir, dia ada 3 syarat ni. Dan 3 syarat ni ada pada qiraat yang namanya 10 asyarah kubra dan juga asyarah sughra, 10 yang besar dan 10 yang kecil. Dan kita dah baca dah semua ni, surah Al-Fatihah kita dah baca dah habis dah semua. Ni kena ingat balik, ingat benda ni kan. Maksudnya bila kalau ada orang baca qiraat, kita dengar dia baca qiraat apa ni. Satu nama apa, riwayat mana dia baca. Kadang-kadang orang baca ni disebut imam, bacaan Imam Hamzah, bacaan Imam Ibnu Katsir, bacaan Nafi'. Kadang-kadang disebut riwayat, ni baca dengan riwayat Khalaf, riwayat Warsh, riwayat itu, riwayat ini. So dia ada beza-beza bentuk wajah bacaan dia. Alright. Okey, okey, kita masuk kepada slide kita. Ini kuliah kita yang terakhir. Yang terakhir kita membicarakan tentang prinsip asas ilmu wakaf dan ibtidak. Surah Fatihah kita dah baca, wajah-wajah semua kita dah baca, bentuk-bentuk wajah syazah pun saya dah terangkan. So kita masih berbicara tentang prinsip asas ilmu wakaf dan juga ibtidak. Jadi surah Al-Fatihah tu saya dah tunjukkan bagaimana bermula daripada hurufnya, tempat berhentinya, jenis-jenis wakafnya, kita dah bincang sebelum ni. Kita habiskan ni. Prinsip asas ilmu wakaf dan juga ibtidak. Bagaimana nak berhenti dan juga nak sambung. Ini prinsip yang ulama gariskan. Kita baca sekali lalu. Prinsip pertama, wakaf ialah memutuskan bacaan dengan kadar biasa bernapas. Maksudnya kalau dikatakan prinsip yang pertama, wakaf maksud dia memutuskan bacaan dengan kadar bernapas biasa. Dengan niat meneruskan bacaan ketika itu. Itu nama dia wakaf. Kalau kita ngaji, kalau kita ni Melayu, bahasa Melayu kita, kalau kita baca, kita berhenti kan. Kalau berhenti nak tutup Quran tu bukan nama dia wakaf. Itu nama dia al-qat'u. Dalam istilah lah. Dalam istilah dia kata bukan wakaf. Dia kata al-qat'u. Qat'u tu kita nak berhenti. Kan? Contohnya kita baca surah waladdallin amin kan. Itu habis. Dia berhenti kat situ. Waladdallin tu nama dia al-qat'u kat situ. Maksudnya kita habis surah tu, kita nak berhenti. Kan? Ataupun kita baca mana-mana dalam Quran, habis satu muka surat tu kita nak tutup, nak sadaqallahul azim kan. Tutup, nak berhenti tu, berhenti yang akhir tu nama dia al-qat'u. Tapi kalau kita sebut wakaf maksudnya dengan niat untuk meneruskan bacaan. Dia meneruskan bacaan ketika itu juga. Dan wakaf itu dia memutuskan bacaan dengan kadar menapas biasa kan. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, kan tengok dia kan. Ambil napas tu napas biasa. Napas biasa. Kita tak boleh baca Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Maksudnya dia akan jadi wajah dia berubah daripada wajah waqaf kepada wajah saktah. Maksudnya kalau kita nak berhenti tu, kena berhenti betul. Kan? Ada bunyi napas sikit. Napas yang biasa. Kalau kita tanpa mengambil napas dan kita dekat jarak dia, dia boleh nak dinisbahkan seperti saktah. Sedangkan bacaan saktah tak ada. Okey. Maksudnya biasalah kita wakaf tu ambil napas sikit, berhenti ambil napas sikit je. Sikit. Maksudnya dalam kadar biasa bernapas. Itu prinsip pertama. Yang kedua dikatakan ibtidak ialah memulakan bacaan selepas berhenti seketika. Kalau wakaf berhenti, ibtidak maksudnya memulakan bacaan selepas berhenti seketika. Yang ketiga, asal bacaan Quran adalah secara sambung dan wakaf berlaku dengan sebab tertentu. Quran ini asal dia bacaan dia baca sambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Asal bacaan adalah secara sambung. Kan? Dan wakaf berlaku dengan sebab tertentu. Sebab memang satu yang pertama sebab memang Nabi ajar wakaf dekat situ. Itu yang pada Quran kita ada bulat. Itu disebut sebagai wakaf apa? Wakaf sunnah. Maksudnya bila ada tanda bulat tu kita berhenti, itu wakaf sunnah. Memang Nabi ajar pada ulama sebelum ni pun saya dah bincangkan, ada ulama Kufah, Basrah, jenis-jenis ulama tentang wakaf ibtidak ni. Dia berhenti. Itu nama dia wakaf sunnah. Kan? Tapi sebenarnya asal boleh dibaca dengan wasal. Dia tidak boleh menjadi kesalahan. Tapi sunnah bacaan adalah satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sunnahnya begitu. Tapi kalau dia baca wasal pun tak jadi masalah. Okey. Kemudian yang keempat, D tu. Prinsip keempat, seseorang tidak akan memahami makna Al-Quran dengan sempurna melainkan dengan mempelajari ilmu wakaf dan juga ilmu ibtidak. Prinsip yang keempat. Maksudnya untuk kita mengetahui ilmu wakaf dan ibtidak ni, kita kena memahami makna Al-Quran. Kena faham makna. Sebab dia berdasarkan pada makna. Kalau kita tak faham makna, memang tak kena. Cuba bayangkan, tuan-tuan, bahasa Melayu sekalipun. Contohnya orang yang tak reti bahasa Melayu, tiba-tiba dia baca karangan bahasa Melayu kan. Yang tak reti bahasa Melayu, dia baca karangan bahasa Melayu. Dia reti membaca tapi dia tak faham. Dengar dia punya baca macam mana. Lain macam dia punya lenggok dia kan. Sepatut koma, rendah, tinggi, rima dia tu kan. Sepatut kalau kita biasa baca karangan kan, dia ada tinggi, rendah, tempat ada koma, ada rendah, ada ayat seruan. Sebab apa kita baca begitu? Sebab kita faham bahasa kita kan. Tapi cuba orang yang tak faham tapi dia reti bahasa Melayu, boleh baca, maka dia baca lah, dia baca, tak ada tinggi tak rendah, sama aja. Jadi perlu kepada faham makna, baru kita boleh baca bahasa Melayu tu dengan betul, tinggi rendah, nak berhenti, nak koma, nak tekan suara, nak tarik. Begitu juga bahasa Al-Quran. So wakaf itu dia perlu kepada makna, kat mana yang sesuai. Itu yang keempat, kata ulama. Yang kelima, ilmu wakaf dan ibtidak berkait rapat dengan ilmu tafsir. Dia tak lagi lah bila makna tu dia berkait dengan ilmu tafsir Al-Quran, ilmu qiraat. Qiraat ni memainkan peranan, dia sebut wakaf dan ibtidak. Ilmu bahasa, ilmu syariah, ilmu yang melibatkan tentang hukum-hukum. Sebab bila dia berhenti kat satu tempat yang tak kena tempat, makna dia boleh lari. Gitu. Kemudian yang ke-6. Dengan prinsip ke-6, ilmu wakaf adalah tauqifi ijtihadi, iaitu ulama bersepakat dalam menentukan kaedah wakaf tetapi berbeza dalam menentukan tempat wakaf. Dia katakan tauqifi ijtihadi itu apa? Ulama bersepakat menentukan kaedah wakaf. Kaedah wakaf tu ulama bersepakat, katakan bentuk macam ni kena berhenti gini, yang ni kena berhenti. Cuma tempatnya tu berbeza. Ulama kata memang kena berhenti. Ada wakaf begini. Hasannya wakaf, namakan wakaf wasal aula, wakaf lazim kan. Wakaf aula, kemudian jaiznya, hasannya. Ulama bersetuju di sudut kaedah-kaedah, tapi tempat yang berbeza-beza. Berdasarkan kefahaman ulama berbeza. Sebab itu kalau tuan-tuan beli Quran Saudi, dia wakaf dia kat sini jim. Beli pula daripada Syria, dekat sini dia tulis Qaf. Beli pula daripada Turki, kat sini dia tulis Sad. Tempat yang sama, tetapi tanda-tanda wakaf yang berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab dia merupakan, dikatakan tauqifi ijtihadi. Ia merupakan ijtihad ulama. Dan ijtihad ulama tu memberikan takrif yang berbeza-beza. Okey. Yang ketujuh, tidak ada dalam Quran yang dinamakan sebagai wakaf wajib ataupun wakaf haram. Tetapi wakaf itu merujuk kepada makna yang sempurna dan bahasa yang betul. Dia tak ada dalam Quran ini yang dinamakan sebagai wakaf wajib kita kena berhenti. Wajib sampai peringkat dikatakan wajib, kalau kita tak berhenti haram. Tak ada wakaf jenis macam tu.
Kemudian, tetapi wakaf itu merujuk kepada makna yang sempurna dan bahasa yang betul. Apabila makna itu sempurna, betul, maka di situ tempat yang terbaik. Maka ulama letak nama dia wakaf lazim. Wakaf lazim tu paling bagus. Maksudnya kalau dia sambung, seolah makna tu jadi macam tak berapa kemas. Macam terkait pula. Tapi kalau dia berhenti kat situ, makna dia sempurna, bahasa dia pun sempurna, dari sudut nahu dia sempurna, dari sudut qiraat dia sempurna, itu dia letak wakaf lazim. Level paling tinggi lah, level-level dia. Kemudian seterusnya, yang ke-8, setiap kalimah yang harus wakaf padanya, harus ibtidak selepasnya. Ini prinsip-prinsip asas lah yang ulama letak. Setiap kalimah yang harus wakaf padanya. Maksudnya boleh kita wakaf pada tempat itu, maka harus ibtidak selepasnya. Kalau tuan-tuan tengok, kita guna macam kita Malaysia ni, masah kita berkiblatkan kepada masah Madinah. Bila ada tanda wakaf, maka kita boleh berhenti kat situ perkataan itu, dan kita boleh mula selepas dia. Cuba saya tengok ya. Bagi contoh sikit. Ada masah kat sini. Okey, ini masah Madinah. Okey, kita tengok. Okey. Contohnya dekat sini kan. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Kat sini. Okey. Asyraku. Kat sini ada sad tu, sili. Sad tu sili. Maksudnya wasal aula. Dia satu istilah wakaf itu. Sili ni maksud dia wasal aula. Jadi kita boleh berhenti asyraku, berhenti ini, kita potong kat sini. Kita berhenti kat sini lah. Boleh berhenti sini kan. Berhenti tu. Dan bila kita berhenti kat situ, bila ada tanda wakaf tu, maksudnya kita boleh sambung wala tajidanna aqrabahum. Tak perlu nak ulang balik wallazina asyraku. Ni. Tak perlu nak ulang lagi dengan wallazina na asyraku. Maksudnya boleh sambung. Sama ada sili ataupun sini jim contohnya. Jim ni jaiz. Jaiz harus. Inna nasara, kita boleh sambung zalika bi annahum. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Mana kalau macam dekat tanda wakaf yang bulat ni memang kita berhenti tu. Setelah saya ni kalau melibatkan tengah ayat. Contohnya sini jim. Fiha, maka tak perlu ulang balik, ambil sini terus saja. Wadzalika jaza. Semua tempat-tempat ni, jim ni lagi. Jim ni, innallah, berhenti kat sini, boleh sambung innallaha. Itu yang kaedah, dalam kaedah tu disebutkan bahawa setiap kalimah yang harus wakaf padanya, maksudnya ada tanda berhenti, sili ke, khili ke, jim ke, kan? Maka harus ibtidak selepasnya. Kita tak perlu tarik lagi. Okey, itu satu kerangka. Tapi sekarang ni tuan-tuan tengok, kalau kita kat Malaysia ni, kita dah ada mazhab disebut mazhab wakaf ibtidak. Mazhab wakaf ibtidak ni dia warnakan. Dia warnakan, ada warna merah, ada warna hijau. Kalau yang warna merah dia berhenti, sambung lepas dia, mengikut kaedah nombor 8. Kalau yang warna hijau dia berhenti dan kita ulang daripada kepala warna hijau tu. Itu mazhab yang dekat Malaysia lah, yang terkini daripada Kementerian Dalam Negeri. Saya terlibatlah dalam sama-sama meletakkan penandaan wakaf dan ibtidak tu. Itu dia tak menepati prinsip yang ke-8 sebab benda tu benda baru. Ulama orang Arab tak buat, tapi negara kita buat. Sebab dia perkembangan kan. Sekarang ni isunya apabila prinsip yang ke-8 ni, setiap kalimah yang harus wakaf padanya, maka harus ibtidak selepasnya. Ulama letak kaedah ni bagus, tepat. Tetapi problem dia bila sampai pada orang Melayu, kita ni nafas pendek-pendek. Satu, kita nafas pendek. Kedua, kita tak faham bahasa Arab, kan? Apa itu? Kebetulan ayat pula panjang, sampai nafas. Jadi menyebabkan kita berhenti, mula dia merapu. Berhenti boleh ke tak boleh. Kan jadi confuse kan? Jadi oleh demikian, KNN, Kementerian Negeri, dia bantu. Mana ayat-ayat yang panjang, yang tak ada tanda wakaf ibtidak tengah dia kiri, maka dia akan letak ada beberapa tempat.
Dia membantu. Yang tu dia letak tu sebab wakaf ni dia terikat dengan makna. Macam kita tengok macam Masah Madinah tadi, ulama dah bincang semua, dia tak ada isu dah. Tapi yang kementerian dia buat ni, maksudnya yang masih kita terpaksa letak sebab kita nak meraihkan suara orang Melayu yang pendek-pendek. Jadi bila nak raih tu dia kena berhenti, dia kena macam ada kena ulang sikit. So dia beza sikit kaedah dia. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tidak harus ibtidak kecuali memenuhi makna yang sempurna dan tidak menimbulkan kesamaran atau kekeliruan. Ini kalau kita nak ibtidak, kita nak tarik balik perkataan tu kan. Jadi kita kena pastikan makna dia sempurna dan tidak menimbulkan kesamaran ataupun kekeliruan. Itu kita kena reti faham makna lah. Bila kita berhenti yang tak ada tempat wakaf. So nak ambil balik itu kena tengok, kena tanyalah orang yang alim. Tanda dia. Alright. Yang ke-10, prinsip yang ke-10, harus secara mutlak ibtidak selepas wakaf tam dan juga wakaf kafi. Manakala bagi wakaf hasan di pertengahan ayat bergantung kepada makna ayat. Ini nanti saya akan cerita detail. Kalau jenis dia wakaf dan ibtidak, kalau jenis namanya wakaf tam ni maksud wakaf sempurna, ataupun wakaf kafi. Kafi ni yang mencukupi. Nanti saya akan ceritakan jenis-jenis dia. Kalau dua jenis wakaf tam dengan kafi ni, dekat mana-mana tengah ayat kita jumpa, boleh sambung selepas dia tu ibtidak. Tapi kalau nama dia wakaf hasan, yang hasan ni ini berbeza. Hasan ni dia bergantung. Hasan maksud dia baik. Maka dia bergantung pada makna. Nanti saya akan detailkan lagi lepas ni. Okey. Ulama berbeza pendapat tentang tempat wakaf. Itu saya sebut tadi. Ulama dia ijtihad. Tempat wakaf tengah ayat ni ulama ijtihad. Bukan ujung ayat. Maksudnya di tengah ayat yang panjang, tanda tu ulama dia ijtihad. Sebab itu dia berbeza tempat-tempat dia. So ijtihad. Ada yang memilih wakaf mengikut berakhirnya nafas. Dan ada juga yang memilihnya mengikut berakhirnya ayat. Selain itu, ia juga berlaku di pertengahan ayat walaupun kebanyakan wakaf berlaku di akhir ayat. Dia kata, jika qari sampai kepada tempat wakaf hasan sedangkan dia masih mempunyai nafas dan boleh berhenti di wakaf tam ataupun kafi berikutnya, maka hendaklah dia wakaf pada tempat tersebut. Ini saya akan teganglah, itu dia detail daripada tempat wakaf. Dia ada jenis hasan, kita kena kenal pasti yang mana hasan, yang mana kaf, yang mana tam. Nanti saya akan teruskan lepas ni. Okey, kita tengok kategori wakaf ibtidak pula ni. So dalam menentukan jenis kategori wakaf ni, dia ada 4 kategori yang besar. Ini disebut oleh Makki dalam kitabnya Nihayah Al-Qaw Al-Mufid. Ini yang biasa kita gunakan. Kategori wakaf ni dia ada 4 kategori yang besar. Jenis-jenis wakaf ni kategori dia. Ada nama dia yang pertama wakaf ikhtiari. Ikhtiari ni paling banyak. Ikhtiar dia wakaf yang dipilih oleh pembaca. Maksudnya kita pilih ni, ikhtiar kita lah, kita berikhtiar kan. Macam Melayu pun kita guna perkataan ikhtiar. Kita yang ikhtiar untuk berhenti. Nama dia wakaf ikhtiari. Wakaf yang dipilih oleh pembaca tanpa sebab tertentu. Memang kita baca, kita nak berhenti. Kan kita nak baca, memang kita sendiri nak berhenti. Contoh, tengok ayat gini kan. Contoh kat sini. Contoh kita baca sini kan. Contohnya walladzina kafaru wa kazzabu biayatina. Kita nak berhenti biayatina. Memang kita nak berhenti. Kita yang pilih kan. Itu nama dia wakaf ikhtiari. Lepas itu kita sambung. Ulaika ashabul jahim. So wakaf dekat biayatina kat sini ikhtiar, kita yang pilih untuk berhenti. Maka yang kita pilih sendiri untuk berhenti ni dia ada 4 kategori. Ada 4 jenis pula yang dinamakan. Ini yang dinamakan dalam dia ada nama dia. Yang pertama ialah wakaf tam. Tam tu maksudnya sempurna. Innalina bi ayatina tadi kita tak tahu kan. Maka situ dia boleh pecahkan kepada 4 kategori. Satu nama dia wakaf tam. Tam maksudnya sempurna. Yang kedua nama dia kafi. Kafi ni mencukupi. Maksudnya cukup lah. Kalau taf ni dia makna sebelum, selepas tak berkait, dari sudut bahasa pun tak berkait. Taf. Yang kedua kafi. Kafi ni mencukupi. Kalau dikatakan wakaf hasan, baik.
Baik ini dia masih terkait makna sebelum dan juga selepas. Kemudian yang keempat disebut sebagai wakaf qabih. Qabih ni wakaf yang buruk. Buruk ni yang tak boleh kita nak berhentilah. Yang makna dia tergantung. Innallaha faqir. Allah Ta'ala itu fakir, kan, berhenti kat situ. Sebab itu pentingnya kita faham makna. Okey, itu yang pertama, jenis ikhtiar. Biasa kita baca, kita akan guna wakaf ini. Wakaf ikhtiari, kita pilih. Cuma dalam kita pilih tu, dia masuk kategori mana? Tam ke, kafi ke, hasan ke, qabih ke, tu kita akan kenal pasti. Kan? Kalau dia sebut, ni saya bagi contoh kat tuan-tuan. Kalau kita kata, tengok, kita ambil ayat Quran, senang kita nampak. Okey, kita ambil cara. Mana ada tempat wakaf, tengok. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu. Tengok. Macam wahdharu. Ni dia tulis sini wakaf jim. Jim ni wakaf jaiz. Jaiz ni maksudnya harus. Harus kita berhenti. Maka harus dia berhenti tu, dia akan ada keterkaitan dengan makna selepasnya. Dari sudut maknanya dia berkait. Kalau wakaf qili ni biasanya dia akan sempurna dia semua. Kalau jim ni, contohnya jim lagi, maksudnya dia ada keterkaitan dengan makna selepasnya. Kalau kita jumpa qaf lam ya, macam ni jaiz lagi. Macam ni contohnya qaf lam ya. Qaf lam ya ni maksudnya qili. Waqaf aula. Kalau waqaf aula qili ni dia sempurna. Makna sebelum dan selepasnya dia tak mengganggu dari sudut makna. Okey. Kemudian kita masuk yang kedua, disebut sebagai wakaf ittirari. Ittirari. Yang kedua, wakaf ittirari. Ittirari ni maksud dia apa? Ni emergency. Kalau tuan-tuan tengok, orang pergi umrah dengan Arab, dia tulis ittirari. Emergency. Dia wakaf kerana berlaku kecemasan. Benda-benda yang cemas ni dipanggil emergency. Seperti kehabisan nafas habis. Tengah baca-baca, nafas habis kan. Tak boleh nak sampai. Ataupun tengah-tengah baca, dia nak bersin. Kan? Tengah-tengah baca, ada yang mengganggu kan. Maksudnya emergency. Jenis emergency nama dia ittirari. Kalau jenis emergency ni buatlah macam mana pun dia lepas je kan. Tengah-tengah baca tu, terbersin. Tengah-tengah baca tu, sedawa kan. Jadi imam pula kan. Tengah baca sedawa pula kan. Dia emergency. Dia berhenti. Masa dia diulang balik lah pada kepala ayat balik. Emergency ni tak ada masalah sebab luar kawalan kita. Alright. Kemudian jenis yang ketiga, intizari. Intizari ni wakaf apa dia? Wakaf semasa membaca jamak qiraat bagi tujuan menyempurnakan wajah-wajah bacaan. Jadi kalau kita belajar jenis macam saya ajar tuan-tuan ni, qiraat bacaan ifrad nama dia. Satu seorang ni baca, lepas ni orang ni baca, lepas ni orang ni baca, lepas ni orang ni baca. Satu qiraat, satu riwayat. Itu bacaan ifrad. Tapi kalau level tinggi sikit, nama dia ialah bacaan jamak. Jamak ni dia kumpul beberapa imam, beberapa rawi dia baca sekali. Maka dia akan ulang wajah kedua, ulang wajah ketiga, ulang wajah keempat. Yang tu dinamakan intizari. Wakaf semasa membaca jamak, tujuan menyempurnakan wajah qiraat yang lain. Intizari. Kemudian yang keempat, ikhtibari. Ikhtibar ni periksa. Exam. Wakaf. Jenis yang keempat. Wakaf untuk menguji atau menerangkan kaedah mausul, kalimah atau maqtu, isbat atau hazaf. Dia ikhtibari ni untuk exam, ujian. Contohnya kita ni guru Quran suruh nak murid kita ramai baca tu berhenti, kita pun tegang, ni wakaf dia gini-gini, kata innal ladzi, contohnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'bud, berhenti kan na'bud tu kan, dia pun tertegang, gini kalau gini. Jadi dia berhenti kat na'bud tu, nama dia wakaf ikhtibari. Sama ada nak uji suruh sambung ataupun dia nak terang sesuatu bila guru ngajar. Itu nama dia, jenis-jenis wakaf yang boleh berlaku untuk ujian. Sama ada dia nak suruh berhenti, ambil tempat lain. Contohnya, wa yaquluna mata hadzal fathu, berhenti dia kata. Tak nak, ambil lain. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Kan dia ada wa'du, ada fathu kan.
Jadi suruh berhenti, guru suruh berhenti, ambil yang lain pula. Ambil 3-4 tempat yang jenis sama, mutasyabihat. Jadi dia suruh berhenti tu, nama dia wakaf menguji. Itu ada juga jenis dia. Okey. Kemudian kita masuk, ini kita masuk kepada yang jenis ikhtiari. Ini yang biasalah, yang biasa kita baca ni. Nama dia wakaf ikhtiari, kita berhenti biasa. Jadi ada 4 kategori tadi kan. Nama dia wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan dan juga wakaf qabih. Apa maksud dia? Kalau dikatakan wakaf tam, maksudnya wakaf pada kalimah yang sempurna. Satu, perkataan sempurna. Kalimah yang sempurna yang tidak mempunyai hubungan dengan selepasnya sama ada dari sudut makna. Poin dia 2 kat sini. Satu dari sudut makna atau dari sudut tata bahasa. Dia ada 2 benda kat sini. Yang dinamakan wakaf tam tu apa dia? Wakaf yang sempurna, dia tidak mempunyai hubungan, tak ada hubungan dengan selepasnya, sama ada dari sudut maknanya pun sempurna, dari sudut tata bahasa dia pun sempurna. Maka itu dinamakan sebagai wakaf tam, wakaf yang sempurna. Okey. Kemudian yang kedua, nama dia wakaf kafi. Kafi ni apa dia? Kalimah yang sempurna, berhenti wakaf pada kalimah yang sempurna dan mempunyai. Tadi tidak mempunyai, yang ni dia mempunyai. Mempunyai hubungan makna dengan selepasnya. Tengok, dia ada mempunyai hubungan makna. Makna dia ada hubungan dengan selepasnya. Tetapi tidak ada hubungan dari sudut tata bahasa. Tata bahasa dia tak ada masalah. Dia ada hubungan makna selepasnya. Maksudnya kalau berhenti dekat wakaf kafi, maksudnya tata bahasa dia okey, tapi makna dia tergantung. Yang itu saya katakan tadi, macam jim tu jaiz kan? Jim tu maksud dia jaiz, jim. Jim tu kita boleh berhenti, lepas tu boleh ibtidak selepas ni, tapi makna dia tergantung. Tata bahasa dia okey, grammar dia okey, tapi dia tergantung. Kita tengok ni Yang ni tadi. Ni jenis, bukan krili jenis ni tadi. Ni jim ni. Bila berhenti kat jim tu jaiz, harus. Ini termasuk dalam wakaf kafi. Dia sempurna. Tata bahasa sempurna, tapi makna dia masih adakah kaitan dengan selepasnya. Okey. Kemudian wakaf hasan. Wakaf hasan ialah wakaf pada kalimah. Wakaf pada kalimah yang mempunyai. Ni. Dia mempunyai hubungan dengan selepas ni, sama ada dari sudut makna dia pun ada, tata bahasa dia pun ada. Dia ni, wakaf hasan ni dia terbalik dengan wakaf tam. Wakaf tam sempurna makna dan juga tata bahasa. Wakaf hasan dia ada hubungan dari sudut makna pun ada, tata bahasa pun ada, keterkaitan dua-dua. Kalau wakaf kafi, makna je sempurna, tata bahasa dia ada kaitan lagi. Tu kita nak beza nama dia lah. Kemudian yang keempat, nama dia wakaf qabih. Qabih ni apa? Qabih wakaf pada kalimah yang tidak sempurna, tidak sempurna dan tidak memberi makna yang sahih. Tidak memberi makna yang betul. Kerana hubungan yang kuat dengan selepasnya dari sudut makna dan juga tata bahasa. Dia ada bukan setakat hubungan. Ini wakaf qabih ni hasan. Hasan ni dia terkaitan dari sudut makna dan juga dari sudut bahasa, tata bahasa. Tapi wakaf qabih ni makna tu jadi rosak. Tu yang dia katakan, makna yang sahih, tidak memberi makna yang sahih. Ni perkataan tidak memberi makna yang sahih, makna tu jadi lari. Innallaha faqirun, sepatutnya innallaha faqirun wa nahnu aghnia, sungguhnya Allah itu fakir, kami yang kaya. Jadi kan jadi makna dia tu contoh paling mudah. Yang ini saya sebut tadi adalah tauqifi ijtihadi. Contohnya dalam surah lazim yang biasa kita baca, fawailul lil musallin, maka neraka wil lah bagi orang-orang yang bersembahyang kan. Fawailul lil musallin. Jadi ulama-ulama letak kat situ lil musallin tanda lam alif situ, tak berhenti. Tapi ada tanda wakaf, kan pelik kan? Kalau tuan tengok kita tengok fawailul lil musallin. Tengok kat sini contoh dia. Surah Al-Ma'un kan.
Oh, panjang lah bawah dia ni. Okey. Okey. Fawailul lil musallin. Kan? Fawailul lil musallin. Maka neraka wil lah bagi orang yang solat. Kan? Kalau Quran dulu, dia akan letak atas tanda nombor 4 ni, dia akan letak sini lam alif. Tuan-tuan biasa tengok tak? Kan? Tapi mazhab yang sekarang ni, Mujamak' Al-Fat, dia tak letak dah tanda lam alif. Sebab apa tadi? Tanda-tanda ni merupakan ijtihad para ulama'. Kalau wakaf qubih tu, dia akan letak lam alif biasa tanda dia. Dulu ada 64 tempat dalam Quran lam alif. Tapi sekarang ni semua, yang latest ni semua dibuang dah. Sebab itu merupakan dia tauqifi ijtihadi, ijtihad para ulama'. Bagaimana boleh ada tanda wakaf nombor 4 dekat sini? Nombor 4 ni wakaf apa nama dia? Wakaf sunnah. Wakaf sunnah. Maksudnya Nabi ajar begitu. Ulama'-ulama' qiraat pun dia tak ada berbeza pandangan. Dah masuk waktu ke? Belum lagi? Dah masuk dah? Dah, azan dah. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Itu saya sambung sikit lagi, saya habiskan ni. Jadi fawailul lil musallin, ada setengah mazhab dia akan ada dia ada tanda alamat lam alif. Jadi tanda lam alif tu tanda maksudnya mamnu'ul wuquf, dia kata tu. Dilarang berhenti. Tapi nombor 4 dekat sini ni wakaf sunnah. Maksudnya Nabi memang berhenti kat situ. Ulama-ulama para qurra pun tak ada berbeza. Maksudnya tak adalah yang kata bila riwayat tu para sahabat, maksudnya bila saya sebut tu mudah nak nampak. Nabi ajar para sahabat memang fawailul lil musallin, berhenti. Orang Mekah baca pun macam tu.
Orang Madinah pun baca fawailul lil musallin allazina hum an salat sama tu. Semua orang Kufah baca begitu, orang Syam baca begitu, orang Basrah baca begitu. Semua berhenti kat fawailul lil musallin. Tetapi mari ulama selepas zaman tabi'in ini mereka ni berijtihad. Itu dinamakan tauqifi ijtihadi. Mereka berijtihad mengatakan makna dia tu tergantung. Maka boleh dia bacaan yang sambung. Tapi dari sudut sunnah memang berhenti dekat situ. So kita kena bezakan tanda wakaf yang bulat-bulat tu dengan tanda wakaf yang atas, yang sili, qili, jim. Kita kena bezakan disiplin ilmu yang berbeza. Kan? Tu kena jelas lah aspek tu. Okey. Kita habiskan ni sikit lagi. Kemudian jadi wakaf qabih begitu. So kategori wakaf ikhtiar ni kita bagi pada 4. Ada nama dia wakaf tam, ada kafi, ada hasan dan juga ada qabih. Ini biasa yang kita baca padanya. Kemudian ni rumus. Satu, ulama-ulama ni dia berbeza dari sudut nama-nama istilah tu tadi. Nama istilahnya wakaf tam lah, wakaf lazim lah, wakaf qabih lah, wakaf jaiz lah. Itu dari sudut nama istilah. Sekarang ni dari sudut rumus. Rumus apa dia? Tanda-tanda yang ada dalam Quran kita ni. Itu pun ada satu disiplin ilmu. Ada juga perbezaan yang ketara di antara tanda-tanda tersebut. Saya mula dengan nombor 4 dulu. Syekh Muhammad Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Husaini. Beliau adalah Syekh Qura' Mesir yang telah mengetahui satu lajnah menyebab Mushaf Malik Fuad awal, iaitu pada 1332 Hijrah. Rumus yang digunakan ialah ni. Ni yang biasa adalah mushaf kita. Nampak? Qili. Saya mula dengan nombor 4. Qili. Tu qili. Waqaf aula. Ataupun sili. Ataupun jim, jaiz. Ataupun lam alif. Lam alif ni dah tak ada. Dia buang dah sekarang ni. Dalam cetakan ketika menjamak melihat. Ataupun mim. Wakaf lazim. Dan tanda 3 titik untuk wakaf mu'anaqah. Kan kita jumpa kan? Zalikal kitabu la raiba fi. Ada jumpa 3 titik. La raib. La raib. Kan? Ada 3 titik. La raiba fi. Jumpa 3 titik lagi. Itu nama dia wakaf mu'anaqah. Kan? Jadi tanda tu pun, dia simbol tanda tu pun ulama' berbeza. Tuan-tuan beli biasa Quran yang ada kat Malaysia, tengok ni. Beli Quran Syria, tanda dia beza pula. Beli Quran Mesir, tanda dia beza pula. Quran belah-belah Turki beza pula tanda dia. Jadi bila kita nak beli Quran tu, kita kena reti sebenarnya. Ini sepatutnya aku beli Quran jenis apa ni? Buka tengok nampak cantik kita beli kan. Tiba-tiba lu nak baca pening. Ni wakaf macam mana pula ni kan. Jadi kena reti. Jadi tuan-tuan datang ngaji belajar ni, begini rupanya tanda begini-begini. Jadi tahulah lepas ni nak beli Quran macam mana. Okey, ini panjang cerita ni. Ni kita hurai insya-Allah pada kuliah akan datang. Dia ada jenis lam alif, ta, jim, mim, ada jenis ta, ada jenis sad, satu Quran, semua itu kita bincang pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.